Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada pelajar-pelajar Quran Nur. Okey, baiklah. Untuk subjek hari ini adalah subjek sains. Okey, kita akan belajar subjek sains. Okey, untuk subjek sains, topik yang kita akan ambil untuk hari ini adalah benda hidup dan juga benda bukan hidup. Okey, mari cikgu terangkan tentang benda hidup dan juga benda bukan hidup. Okey, untuk memudahkan awak semua faham dan mudah ingat, benda hidup adalah benda ataupun sesuatu yang bernafas, yang dia boleh bergerak sendiri, okey, dan juga ianya memerlukan makanan dan minuman untuk teruskan kehidupan. Okey, untuk teruskan kehidupan ataupun untuk lakukan aktiviti harian. Okey, faham? Okey, cikgu ulang. Benda hidup dia adalah bernafas, okey, bergerak sendiri dan juga memerlukan makanan dan minuman. Okey. Okey. Untuk lebih memudahkan awak faham, cikgu bagi contoh-contoh je. Okey, ini adalah contoh-contoh benda hidup. Okey, yang pertama adalah haiwan. Okey, contoh haiwan yang cikgu ambil kat sini adalah musang dan juga ikan. Okey, musang adalah haiwan di darat, manakala ikan haiwan di dalam air. Kedua-dua haiwan ni walaupun berlainan habitat atau tempat tinggal, tapi mereka memerlukan benda atau perkara yang sama untuk teruskan hidup, iaitu makanan, minuman dan juga udara untuk bernafas. Selain itu, mereka juga haiwan-haiwan ini bergerak sendiri. Okey, tanpa kita gerakkan dia. Okey, selain haiwan, contoh kedua adalah manusia. Manusia ni adalah kita. Okey, pelajar-pelajar Quran Nur, cikgu-cikgu, ibu bapa, okey, adik-adik awak semua. Okey, kita semua manusia. Kita manusia yang bernafas, memerlukan udara untuk bernafas, memerlukan makanan dan juga minuman untuk dapatkan tenaga, untuk kita buat kerja, untuk kita belajar. Okey, dan kita juga boleh bergerak sendiri. Okey, menayangkan baby lah. Baby pun dia pun sebenarnya boleh gerak sendiri, cuma memerlukan bantuan yang lebih dewasa. Okey, faham? Okey, contoh seterusnya adalah tumbuh-tumbuhan. Okey, mesti anak-anak terfikir dia benda hidup ni adalah bergerak sendiri. Okey, tumbuh-tumbuhan ni boleh berjalan ke kini kan? Sebenarnya bukan bermaksud bergerak tu berjalan sahaja, tapi ianya adalah tumbuh ataupun membesar. Okey, contoh tumbuh-tumbuhan dia daripada biji benih, okey, untuk dijadikan pokok, okey, sebuah sepohon pokok yang sihat, okey, yang kuat, ianya memerlukan tanah yang bagus, okey, baja yang cukup dan juga air yang mencukupi, okey, untuk dia tumbuh dengan besar. Okey, itu maksud dia bila kita cakap tumbuh-tumbuhan ni adalah sebahagian daripada benda hidup. Okey, dia memerlukan air dan juga baja serta tanah yang baik, okey, untuk dia membesar. Okey, air tu of course lah untuk diorang air lah kan. Baja tu adalah salah satu makanan untuk diorang membesar. Okey. Okey, semua dapat? Okey, seterusnya selepas kita belajar tentang benda hidup, kita akan bergerak kepada benda bukan hidup. Okey.
Benda bukan hidup bermaksud ianya tidak memerlukan makanan atau minuman dan juga tidak bernafas. Contoh benda hidup pula, ianya bernafas, betul. Dia perlukan makan dan juga minuman. Tapi untuk benda bukan hidup, ianya tidak memerlukan makanan atau minuman dan tidak bernafas. Cikgu bagi contoh. Contoh benda bukan hidup. Antaranya buku. Buku dia tak perlukan makanan dan minuman. Ataupun dia tak perlukan udara untuk bernafas. Dapat? Seterusnya, lampu. Lampu ni dia tak bergerak, tapi kita yang gerakkan dia untuk kita letak dekat mana yang sesuai. Untuk kita dapatkan cahaya dia. Manakala basikal pun sama, dia tidak bergerak sendiri. Kita yang gerakkan dia. Mana-mana jenis kenderaan, kita yang gerakkan dia. Faham? Botol pun sama. Dia tidak perlukan apa-apa. Dia tak perlukan udara untuk bernafas, dia tak perlukan makanan atau minuman. Tapi botol adalah sesuatu objek yang digunakan untuk mengisi minuman. Semua faham? Ada 4 beza kan antara contoh benda hidup dan juga contoh benda bukan hidup. Contoh benda hidup, dia boleh bergerak sendiri, dia perlukan udara untuk bernafas, dia perlukan makanan dan juga minuman yang mencukupi untuk tumbuh dan juga untuk teruskan kehidupan. Manakala benda bukan hidup pula, dia tak perlukan udara, dia tak perlukan makanan dan minuman dan dia tak boleh bergerak sendiri. Kita yang akan gerakkan dia. Kita akan gunakan dia dan kita yang akan menggerakkan dia. Contohnya macam basikal, kereta. Itu adalah contoh benda bukan hidup. Semua dapat? Kalau semua dah faham, kita bergerak ke aktiviti untuk hari ini. Pastikan semua ada aktiviti untuk hari ini. Jangan lupa untuk tulis nama dan juga tarikh. Mari kita sama-sama baca arahan. Arahan dia, tandakan betul pada benda hidup dan pangkah pada benda bukan hidup. Jangan tersalah ya. Betul pada benda hidup, pangkah pada benda bukan hidup. Kita tengok satu persatu. Gambar pertama tu gambar ketam. Kat situ awak dah boleh tahu ketam ni hidup ke bukan hidup. Kalau benda hidup, tandakan betul. Kalau benda bukan hidup, ketam tu tandakan pangkah. Tandakan betul atau pangkah pada bulat kecil yang ada dalam gambar tersebut. Tengok gambar yang seterusnya. Sebelah gambar ketam, itu adalah lampu. Kalau siapa-siapa ingat, lampu tadi dekat kategori benda apa? Benda hidup ataupun benda bukan hidup. Seterusnya adalah beg. Beg, adakah ia benda hidup ataupun benda bukan hidup? Tandakan betul jika beg benda hidup dan tandakan pangkah jika beg adalah benda bukan hidup. Gambar yang seterusnya adalah bunga. Bunga ni dia kategori apa? Seterusnya adalah bayi. Bayi ni
dia dalam kategori hidup atau bukan hidup. Okey, jangan lupa tandakan betul jika bayi benda hidup dan pangkah jika bayi benda bukan hidup. Okey, gambar yang seterusnya adalah botol susu. Okey, botol susu ni kalau dia benda bukan hidup, tandakan pangkah, dan kalau dia benda hidup, tandakan betul. Okey? Semua dapat? Okey. Cikgu harap semua dapatlah apa yang kita belajar hari ini, iaitu benda hidup dan juga benda bukan hidup. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. Okey? Dan semoga berjaya, selamat menjawab. Untuk hari ini saja. Okey. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. Okey. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.